Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Imamil muttaqin. Wa qaidid du'atil mujahidin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi. Wa iqtada bihadihi. Wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin, sidang penonton yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita diizinkan lagi oleh Allah untuk bertemu pada pagi ini. InsyaAllah dalam kuliah subuh pagi ini kita akan meneruskan perkongsian ilmu. Tajuknya berkaitan dengan hadis 40. Dan tajuk yang kita pilih pada pagi ini ialah tajuk hadis yang ke-23, berkenaan dengan setiap kebaikan adalah sedekah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua pada pagi ini? Apa khabar juga perkembangan COVID pada pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dikasihi, dirahmati, diberkati, dilindungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita teruskan bacaan hadis kita, hadis yang ke-23 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samaa'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alayka kullu an-nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Hadis ini bermaksud daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan zikir alhamdulillah itu dia memenuhi neraca timbangan. Memenuhi neraca timbangan. Ucapan zikir subhanallah walhamdulillah, kedua-duanya itu memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah. Kemudian wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah saksi. Was-sabru diya'un. Dan sabar itu adalah sinar, cahaya. Wal-Quran hujjatul laka aw 'alaika. Al-Quran itu hujah bagimu atau hujah ke atasmu. Kullun nas yaghdu. Setiap manusia pada waktu pagi dia keluar. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ada yang memerdekakan, ada yang menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya, dan ada juga yang mencelakan dirinya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu adalah lafaz dan terjemahan kepada hadis yang kita bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi ada hadis ini masyhur juga, selalu juga kita dengar yang disampaikan oleh para asatizah kita. Hadis yang ke-23 dalam susunan
kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada beberapa perkataan yang perlu kita berikan perhatian juga, iaitu at-tuhur. At-tuhur ni maksudnya bersuci. Maksud bersuci di sini ialah melakukan sesuatu yang boleh mengangkat hadas, seperti berwuduk ataupun mandi. Ataupun bersuci juga menghilangkan najis, seperti membersihkan pakaian, badan, tempat dan sebagainya. Tapi dalam hadis ini yang dimaksudkannya ialah wuduk. Wuduk. Kemudian perkataan Alhamdulillah. Apa maksud Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah di atas kurniaannya. Dan maksud di sini ialah pahala kita sebut Alhamdulillah itu. Pahala kita melafazkan Alhamdulillah itu tamla'ul mizan. Ia memenuhi timbangan. Apa maksud mizan? Mizan di sini maksudnya ialah alat yang digunakan untuk menimbang amalan. Alat yang digunakan untuk menimbang amalan yang dilakukan oleh seseorang bila? Pada hari kiamat. Macam manakah bentuk mizan itu? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Sebab hari ini penimbang tu, alat penimbang tu macam-macam. Menimbang sayur lain, menimbang lauk, ikan lain, menimbang badan tuan yang lain. Di akhirat kita tak tahu macam mana akan bentuk mizan itu. Kemudian kalimah subhanallah. Subhanallah ini kita membesar, kita mengagung, kita mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Maksud dalam hadis ini ialah pahala yang kita sebut daripada lafaz, pahala kita melafazkan subhanallah. Manakala as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Maksudnya ialah sembahyang itu menunjukkan kepada kita perbuatan kebaikan, dia memberikan petunjuk. Sebagaimana cahaya memberikan petunjuk kepada kita pada jalan yang selamat. As-sadaqatu burhan. Burhan di situ ialah maksudnya kebenaran iman. As-sabru, sabar. Sabar ni kita menahan diri daripada melakukan sesuatu yang kita nak. Dan kemampuan, sabar ni juga adalah kemampuan kita menanggung perkara yang sukar. Dan juga sabar ni ialah kita tetap tiga situasi sabar. Riya ini maksudnya cahaya. Maksudnya dengan kesabaran segala kesukaran akan dapat diatasi insya-Allah. Hujjatun wal Qur'anu hujjatun. Hujjah adalah bukti ataupun dalil ataupun petunjuk ataupun pembela diri. Kemudian ba'i'un nafsahu. Ba'i'un nafsahu ni menjual dirinya. Iaitu sama ada dia jual dirinya kepada Allah dengan melakukan ketaatan, ataupun dia menjual dirinya kepada syaitan dan hawa nafsunya dengan dia melakukan kemaksiatan dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mu'tiquha, dia membebaskannya. Apakah yang membebaskannya? Dia membebaskan dirinya daripada kehinaan di dunia dan juga daripada azab di akhirat. Mubiquha ialah membinasakan. Iaitu dengan melakukan maksiat yang menyebabkan dia mendapat kebinasaan, kehinaan dan azab. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi pokok perbincangan dalam hadis ini yang pertamanya ialah, kalau kita tengok kebersihan tu sebahagian daripada iman. Pendapat ulama lah, pahala tu ada pada kebersihan. Dan berganda, boleh menjadi separuh daripada iman. Pahala pada kebersihan itu boleh berganda sehingga menjadi separuh pada iman. Begitu juga kita dikehendaki untuk meninggalkan perkara dosa dan juga perkara maksiat. Dan kebersihan di sini ialah kebersihan wuduk. Kemudian kita juga bersih daripada hadas besar dan hadas kecil, sama ada dengan air ataupun dengan tayamum. Dan yang dikehendaki di sini al-iman. Al-iman itu adalah solat lah. Al-iman, syatrul iman itu salat. Kemudian dimaksudkan dengan bersih itu adalah wuduk. Dan juga wuduk ini boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan hadis ini banyak mengingatkan kita, menggalakkan kita supaya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala.
Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, antara kandungan dalam hadis ini ialah yang pertamanya hikmah kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sentiasa diberitahu, diingatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan dengan segala kelebihan yang boleh berbicara menggunakan perkataan yang sedikit tapi mengandungi pengertian yang luas dan mendalam. Dipanggil jawami'ul kalim. Dan banyak kali, seringkali jugalah Nabi SAW mengajukan nasihat kepada para sahabat dengan hanya menggunakan lafaz yang pendek. Tapi mengandungi galakan, mengandungi motivasi untuk melakukan segala kebaikan dan juga mengandungi tegahan daripada melakukan kejahatan. Tanpa sebarang kekeliruan ataupun kekurangan sehingga boleh menimbulkan salah faham pada lafaz dan makna. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis ini mengandungi pengajaran dan juga mengandungi arahan yang baik dan mengandungi hikmah kenabian dalam memberikan nasihat yang mendalam. Nasihat yang lahir daripada orang yang tidak berbicara melalui mengikut hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahkan semua itu berdasarkan kepada wahyu yang disampaikan kepadanya. Dan kami akan menerangkan dengan nasihat-nasihat itu pada lembaran-lembaran yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, antara pengajaran daripada hadis ini ialah bersuci itu adalah separuh daripada iman. Bersuci adalah syarat sahnya amal ibadat dan tanda kepada kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan untuk memberikan ketenangan kepada kaum muslimin bahawa bersuci itu adalah bersuci terhadap badan, pakaian, itu semua sebagai satu persediaan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah hasil yang nyata daripada kesan keimanan seseorang. Kerana perbuatan bersuci ini merupakan pengisytiharaan bahawa dia mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana disebut dalam Al-Quran, Allah Taala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu. Dalam hadis ataupun dalam ayat yang lain disebut juga tentang ayat-ayat ataupun anggota bersuci. Dalam surah Al-Maidah disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn fa in kuntum junuban fatahharu. Bila kamu hendak mengerjakan salat padahal kamu berhadas besar atau berhadas kecil, maka berwuduklah. Basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu sehinggalah meliputi siku. Dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Dan juga basuhlah kedua kaki kamu meliputi buku lali, dan juga jika kamu berjunub ataupun berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Muslimin muslimat sedang menonton yang dikasihi sekalian, dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu adalah kamu bersihkan. Jadi lantaran itu, bila dia sanggup untuk bangun melaksanakannya, bangun untuk sukarlah menanggung beban kesukaran untuk berdiri di hadapan Allah dalam keadaan yang bersuci, dalam keadaan suci bersih dengan bau wangian yang elok, sebagaimana Allah Ta'ala mencintakan atau menciptakan dia dengan sebaik-baik kejadian. Jadi keadaan yang sedemikian itu menyebabkan dia layak untuk mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia suka bersuci, dia suka kepada kebersihan. Mulutnya wangi, badannya wangi, tempat tinggalnya wangi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala ni suka mengasihi orang yang banyak bertaubat
dan juga mengasihi orang yang sentiasa mensucikan diri. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bersuci itu adalah separuh daripada iman. Apa maksud separuh daripada iman? Bagaimana bersuci ini boleh menjadi sebahagian daripada iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa pahala bersuci sama ada wuduk ataupun yang lainnya adalah berlipat kali ganda, sehingga boleh menyamai ganjaran separuh daripada iman. Ini adalah kerana iman boleh menghapuskan kesalahan yang telah lalu, sama ada yang besar ataupun yang kecil. Manakala bersuci, terutamanya berwuduk, ia boleh menghapuskan segala kesalahan kecil yang terdahulu. Oleh kerana itu, ia adalah separuh daripada keimanan. Yang kita pernah sebut, hadis Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwuduk dan dia memperelokkan wuduknya, maka kesalahannya akan keluar daripada jasadnya, sehingga kan ianya keluar daripada bawah kukunya, tempat yang tersembunyi yang sulit. Jadi iman ini boleh membersihkan batin manusia daripada kekotoran maknawi. Apakah kekotoran maknawi ini? Syirik kepada Allah ataupun nifaq dan sebagainya. Manakala bersuci pula boleh membersihkan zahir manusia, zahir daripada kekotoran lahiriah. Oleh kerana itu, suci memberikan alamat tertentu kepada orang-orang yang beriman dan hari kiamat. Macam mana alamatnya? Alamatnya ialah mereka akan bersinar. Bagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil. Dalam keadaan mukanya, tangannya, kakinya terdapat tanda kesan daripada wuduk. Apa? Cahaya putih. Jadi barang siapa yang mampu untuk memanjangkan, meluaskan, melebihkan tanda tersebut, maka cubalah buat, laksanakanlah. Maksudnya bercahaya, bersinar itu di ubun-ubunnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bersuci adalah separuh daripada salat. Macam mana? Apa maksud? Terdapat juga ulama yang mengatakan bahawa iman yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah solat. Bagaimana? Apa dalilnya? Mereka berdalilkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Iman bermaksud solat. Allah Taala tidak ingin menghilangkan iman kamu. Maksudnya apa? Solat. Solat yang ketika para sahabat terdahulu mereka solat menghadap Baitul Maqdis. Pahala menghadap ke Baitul Maqdis pada awal-awal solat dulu menghadap ke Baitul Maqdis. Itu kiblat yang pertama. Pahala itu pun Allah Ta'ala tidak akan hilangkan. Maksudnya iman itu adalah solat kamu. Pahala solat kamu. Kita pernah baca dalam ayat, dalam juzuk yang kedua. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qulillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Itu hadis atau ayat tentang bagaimana orang Yahudi yang telah mempersendakan orang Islam yang ikut ajaran Nabi Muhammad tapi kiblatnya kiblat orang Yahudi. Apa kiblat orang Yahudi? Menghadap ke Baitul Maqdis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak akan panjangkan kisah itu, kita akan fokus kepada hadis ini dahulu. Insya-Allah kisah itu kita akan bincangkan bila kita masuk kepada perbincangan tafsir nanti, insya-Allah. Jadi maksud di sini ialah solat yang kamu lakukan menghadap ke Baitul Maqdis itu tidak akan hilang pahalanya.
Dan para ulama ini berkata, bersuci itu separuh daripada iman, iaitu separuh daripada solat. Kerana bersuci itu adalah syarat sahnya solat. Dan syarat pula adalah seperti separuh syatrul iman. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, wuduk ini sebenarnya penting kerana dia anak kunci syurga. Macam mana wuduk boleh jadi anak kunci syurga? Dalam Al-Quran disebut bahawa orang kafir memasuki neraka kerana mereka tidak salat. Tidak menyertai saf orang-orang salat. Orang-orang bersembahyang. Orang kafir. Dia tak ada masuk syurga. Kenapa? Kerana dia tak salat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, ayat yang ke-28, Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Hadis ni, ayat ni menggambarkan setelah orang-orang yang bersalah, orang kafir itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami dulu tidak masuk, tak join kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat. Oleh itu, solat ini adalah penyelamat daripada neraka. Dan solat itu adalah jambatan menuju ke syurga. Manakala, untuk solat, bersuci adalah kuncinya. Bersuci adalah kunci solat. Maka, secara tidak langsung, dia adalah kunci syurga. Sebagaimana disebut dalam riwayat Imam Muslim, hadis, Ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Tiada muslim yang berwuduk, yang memperelokkan wuduknya, kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat dengan penuh khusyuk. Hatinya, mukanya dihadapkan kepada Allah, melainkan wajiblah baginya syurga. Ada banyak lagi hadis-hadis lain kalau kita nak baca yang disebut. Apa khabar Muhammad Fikri? Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton yang join live kita pada pagi ini. Ada satu lagi hadis yang berkenaan dengan wuduk ini adalah kunci syurga. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayublighu aw yusbighu al-wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang berwuduk lalu dia menyempurnakan wuduknya. Kemudian dia berdoa. Dia berkata asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, melainkan akan dibukakan kepadanya ke-8 pintu syurga. Dan ini akan membolehkannya memasuki mana-mana pintu yang dia suka. Jadi siapa yang berwuduk, dia berdoa seperti itu. Maksudnya di sini adalah wuduk itu adalah kunci syurga. Orang yang nak berwuduk, dia kena bersih, suci, lahir dan batin. Iman dan juga aman. Jadi orang mukmin lah. Dia Muslim lah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada banyak lagi kalau kita ingin ambil daripada pengajaran hadis ini. Kita ambil pengajaran yang seterusnya. Masih lagi kita bincang tentang wuduk dan mungkin tentang zikir, tentang tasbih, tentang itu kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Kita tengok, bersuci ini adalah amanah. Bersuci ini adalah tanggungjawab, amanah. Macam mana? Sebab disebut dalam riwayat Ibn Majah daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ada'ul amanah kaffaratun lima bainahunna." Qila, "Wa ma ada'ul amanah?" Qala, "Al-ghuslu min al-janabah."
fa inna tahta kulli sya'ratin janabah. Muslimin dan muslimat yang dikasihkan. Terima kasih Ustaz Rafi Burhan. Assalamualaikum. Apa khabar? Terima kasih ajak anak-anak sama-sama kita berlive pada pagi ini. Maksud hadis ini ialah solat 5 waktu. Jumaat ke Jumaat. Dan menunaikan amanah. Kesemuanya adalah penghapus dosa yang berlaku di antara keduanya. Lalu Nabi SAW ditanya, apakah maksud menunaikan amanah wahai Rasulullah? Baginda Nabi SAW bersabda, mandi junub. Al-ghuslu minal janabah. Mandi junub. Mandi junub itu adalah amanah. Macam mana? Ke mana? Bagaimana? Kenapa? Kerana sesungguhnya di bawah setiap helai rambut itu ada junubnya. Yakni mesti dibasuh. Daripada hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang bermaksud sesungguhnya Allah Taala tidak mengamanahkan kepada anak Adam sesuatu pun daripada agamanya melainkan itu mandi wajib. Ini adalah kerana hadas adalah perkara maknawi, perkara yang tak nampak, yang ada pada badan dan tidak diketahui oleh manusia kecuali Allah Taala yang mengetahui. Dan orang yang tuan badan saja yang mengetahui, mempunyai diri. Dia tahu dia ni berhadas besar ataupun tidak. Dan hadas ini orang lain tak nampak. Dia dah angkat ke belum? Dan hadas ni tidak akan terangkat, tidak akan hilang melainkan dengan perbuatan dan niat dia. Dia mandi dan dia niat. Kalau dia mandi saja walaupun satu tangki air, satu botol sabun pun kalau dia tak niat, tak akan hilang juga. Dan kebiasaannya perbuatan mandi ini tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun. Sebagaimana niat juga ada satu perkara yang tersembunyi. Oleh kerana itu, dia akan menghilangkan. Mengangkat hadas dengan bersuci, dengan taharah. Bersuci itu akan menunaikan amanah tadilah. Amanah mengangkat hadas. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, selain daripada kita membersihkan fizikal zahir ini, kita juga daripada wuduk ini juga adalah kebersihan hati. Ya, kebersihan lahiriah ini tidak akan bermakna sekiranya tidak disertai dengan kebersihan maknawi, kebersihan hati. Oleh kerana itu, semestinya lah kebersihan tubuh badan ini disertai dengan kesucian, ketulusan hati, niat, kesahihan matlamat, kelurusan amalan oleh setiap individu mukmin. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali telah mentafsirkan bersuci yang terdapat dalam hadis dengan kebenaran ataupun maksud dalam hadis itu adalah kebersihan hati. Bersih hati daripada khianat, daripada sifat hasad, dengki, daripada segala bentuk penyakit-penyakit hatilah. Kerana dengan demikian sahaja iman akan menjadi sempurna. Dan Imam Ghazali dia mentafsirkan dengan maksud bersih itu dengan meninggalkan maksiat dan dosa. Allah SWT ketika menceritakan kata-kata kaum Nabi Lut, mereka menyifatkan bahawa betapa jauhnya Nabi Lut ini dan keluarganya daripada perbuatan terkutuk. Nabi Lut walaupun dia duduk dalam masyarakat yang teruk, tetapi dia jauh daripada perbuatan zahir dan batin. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa, mereka mensucikan diri. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi antara pengajaran lah yang kita dapat ambil daripada hadis ini ialah Islam amat menitik beratkan soal kebersihan. Sehingga kebersihan itu dianggap sebahagian daripada iman. Dan kesemua amalan soleh ini merupakan kebaikan. Dan keindahan bagi seorang mukmin dan mempunyai nilai yang tinggi. Amal soleh. Ada amalan yang boleh menjadi hujah baginya. Dan ada amalan soleh yang boleh menjadi cahaya untuknya. Dan ada amal soleh yang boleh menjadi pemberat timbangannya dan sebagainya. Itu kepentingan amal soleh.
Dan setiap manusia dalam kegiatan hariannya akan terdedah kepada dirinya, terdedah dirinya sama ada kepada kebaikan ataupun kecelakaan. Semua orang tak, sekarang orang kata penjawab awam, terdedah kepada risiko apa? Risiko rasuah. Penjawab awam orang yang paling tinggi menerima rasuah, kan? Betul lah, setiap hari itu dia terdedah. Dia buat kerja ni, dia dapat gaji ataupun dia nak kepada bayaran rasuah daripada orang lain. Jadi ada yang menjual dirinya kepada Allah, dia tak terima. Lalu Allah Ta'ala akan berikan ganjaran kebaikan dan kejayaan. Ada juga yang menjual dirinya kepada syaitan, maka dia akan memperoleh kecelakaan. Jadi penting kepada mereka ini, daripada sifat berwuduk lagi, dia sudah menanam pada diri dia, bersihkan diri dia ini, fizikal dan mental lah. Lahiriah dan maknawiyah. Dalam dan luar. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita pun sentiasa diingatkan oleh kerajaan bila nak menyelamatkan diri kita daripada COVID pun, kita kena buat apa? Kebersihan, kan? Bersih. Kena sentiasa basuh muka. Berwuduklah tu. Kalau kita berwuduk terus, basuh muka, masuk air dalam hidung, berkumur, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki tu, insya-Allah kita amalkan berwuduk seperti mana yang disarankan oleh agama, pada masa yang sama kita juga telah menyelamatkan diri kita dan juga orang lain daripada tersebarnya COVID-19 ini. Yang kerajaan suruh pakailah mask dan tidak pergi kepada ni. Itu sebenarnya untuk menyelamatkan diri. Dan sebenarnya Islam telah mengajar. 1400 tahun yang lampau, Nabi SAW telah pun mengajar etika kebersihan ini. Etika untuk menjaga daripada wabak ini merebak, sudah pun diajar. Dan apa khabar COVID-19 pada hari ini? Apa khabar COVID-19 pada hari ini? Semalam saja, Alhamdulillah, kita kena bersyukur juga. Bersyukur walaupun kita berada dalam musibah. Bersyukur dalam musibah. Kenapa? Kerana kes sembuh semalam ada 1692 kes. Banyaklah, kan? Maknanya yang keluar daripada tekanan hidup. Tekanan hidup macam mana? Tekanan hidup dalam kuarantin. Kita yang berada di luar ni bebas bergerak, bebas ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tapi ada orang dalam kuarantin, mereka tertekan sebenarnya. Sama ada di hospital, tak dapat bertemu dengan keluarga, di pusat kuarantin, walaupun ramai tapi tak boleh keluar. 10 hari, 14 hari dan sebagainya. Alhamdulillah, bila ada kes sembuh tu, maka mereka bebas daripada kuarantin lah. Dan sehingga sekarang ni kes sembuh ada 186,000 kes. 186,970 kes kumulatif. Tapi pada masa yang sama kita juga kena berhati-hati kerana kes baru sentiasa ada. Semalam tinggi juga kes baru, ada 3,847 kes. Dan keseluruhan kes hingga ke hari 6 Februari semalam, 238,721 kes kumulatif. Dan yang berada dalam unit rawatan rapi ada 305 kes. Dan secara keseluruhan, kes aktif sekarang ini ada lebih kurang 50,000 kes. Maksudnya rantaian itu belum lagi terputus. Dan semalam kita juga menerima berita sedih dengan kematian 12 orang dalam kes ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa mereka, mengangkat darjat mereka, martabat mereka, dan memberikan kesabaran pada ahli keluarga. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita warga Selangor yang berada di Selangor ini kena lebih berhati-hati kerana kita ni sentiasa jadi juara. Semalam Selangor melaporkan kes harian tertinggi, masih menjuarai. Semalam ada 1,481 kes. Diikuti dengan Johor ada 585 kes dan KL Wilayah Persekutuan ada 402 kes. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian,
penting bagi kita untuk berada di rumah. Kenapa? Kerana kes masih tinggi dan kes itu sekeliling kita. Justru itu kita perlulah mendengar nasihat, mengambil tindakan, mengawal diri sendiri demi keselamatan diri kita dan keluarga kita. Jika tiada keperluan untuk keluar, duduklah di rumah. Tapi bagi orang yang memang kena keluarlah, yang terlibat dengan sektor ekonomi, peniaga, untuk mereka hidup, mereka diberi kelonggaran untuk mengelakkan mereka ni berdepan dengan risiko. Risiko tak boleh berniaga dan sebagainya, tidak ada pendapatan. Tetapi pada masa yang sama, kita elaklah kawasan yang sempit, yang sesak, bersembang dengan jarak yang dekat, dan kita amalkanlah nasihat daripada KKM supaya mengamalkan 3W, amalkan wash, war dan warn. Kita patutlah semua SOP, walaupun ada mazhab-mazhab yang tak nak ikut, mazhab-mazhab yang tak nak ikut, dia kata ini teori, macam-macam teori lah, teori konspirasi dan sebagainya. Tapi kalau kita kena COVID ni, memang kita ni sakit. Buktinya, tanyalah orang yang 183,000 yang dah keluar daripada, yang dah bebas, mereka sakit. Yang kita demam saja pun dah sakit. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini pesanan untuk diri kita lah, untuk saya dan tuan-tuan. Kita ni mengajak kepada kebaikan, menunjuk kepada kebaikan supaya kita dapat pahala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala. Pahala kepada, kalau orang melakukannya, dia akan juga dapat pahala. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita akhirilah tazkirah kita pada pagi ini dengan berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengangkat bala yang sedang berada di sekeliling kita ini dan memberikan kita hidayah dan kita semua kembali kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا دافع البلاء ادفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين. Wahai Allah, Tuhan yang menolak bala, tolaklah bala daripada kami dan seluruh umat Islam. Allahumma ya rafi'al bala irfa'il bala'a anna wa an jami'il muslimin. Wahai Tuhan yang mengangkat bala, angkatkanlah bala wabak ini daripada kami dan seluruh umat Islam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qaribal faraj ajil lana minka bifarajin qaribin walil muslimin. Wahai Tuhan, Tuhan yang hampir dengan kemenangan, Tuhan yang hampir dengan kesenangan, segerakanlah kepada kami kemenangan untuk kami dan kepada seluruh umat Islam dalam menghadapi perjuangan menentang COVID ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berhenti setakat ini dulu. Kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kerana sudi menonton bersama-sama kita pada pagi ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum.